Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Kita sambung muka surat 190 hari ni. Ni betul 190, hari tu last 189. Ada tak siapa-siapa tanda? Kod saya salah. Okey, kalau dah betul silakan Anissa dulu Baik. Saya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin. Aku pendek je. Minhu wa ridwanin wa jannat. Ulang balik Ustazah. Okey. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Dia tertinggal satu dengung tu. Ambil balik wa ridwanin wa jannatil wa jannah. Waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Okay. Khalidina fiha abada. Ya. Innallaha indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum. Wa ikhwa tu jangan terlalu panjang. Tapi tak apa, ambil balik wa ikhwa tu, cuma wa tu 2 harakat je. Wa ikhwanakum Wa ikhwanukum. Wa ikhwanakum, betul-betul. Ambil kat situ 2 je Baik saja. Wa ikhwanakum awliya'a inistahabbu. Ya. Wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman. Okey. Wa man yatawalla. Dengung dulu. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Kejap. Ambil balik. Wa amwalun iqtaraftumuha. Wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada. Dia dekat kha tu dah bunyi dah takh, tapi jangan takh. Takhshaw. Jangan lantun. Kita cuba.
وتجارة تخشون كسادها Okay. ومساكين Ki ترضون pendek. Wa masakinu tardawna. ومساكين ترضون Taru jangan taru tebal. ومساكين Ki pendek. Ki pendek. ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله Ya. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى Terlebih tu su tu. 2 harakat saja. تربصوا حتى Pun يأتي sama terlebih ta. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Amrih. Nipis je huruf dari bawah. بأمره Ya. والله لا يهدي القوم الفاسقين Sekali lagi. Wallahu la yah. Jangan yah. Nanti dia berubah jadi ha. والله لا يهدي القوم الفاسقين Okey. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين. Okey. Kena ulang balik. Ambil wayauma. ويوم حنين إذ Jangan dengung. ويوم حنين إذ أعجبتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم ويوم حنين إذ أعجبت Jangan bunyi z. Jangan إذ أعجبتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. Macam tu Ustazah. Boleh? فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Okey. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها Ra tebalkan sikit. Wa anzala junudan lam tarawha. وأنزل جنودا لم تروها Okey. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Banyak Anissa. hari ni Ustazah. Okey, Min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. Ya. Ambil balik kawan Huzah. Fala. Betul? فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم
khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya Okey. innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haram. Ya. Boleh ke susah kat situ? Dia Boleh. cantiknya haramallah. Oh, itulah tak perasan dekat bawah tu. Tak apa, ambil balik. Wala yuharrimu. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq. Ya. Lepas tu wala Wala. yadi. Boleh. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab Ya. hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya. Betul tak? Betul, boleh. Uzairun ibn. Wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Min qabl. Dia dah masuk dekat bahagian qaf tapi dia kena tebal. Qaulal ladzina kafaru min qabl. Min macam mana nak buat tebal tu? Tebal tu makhraj qaf dah betul, tempat keluar dia dah pergi kat situ, tapi dia kena angkat pangkal lidah tu untuk isti'la. Min qabl. Dia penuh. Min. Kalau min dia pergi dekat situ tapi dia tak angkat. Min qabl. Min. Sebab qaf tu isti'la kan? Sekejap saya cuba. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Boleh. Qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum irbabam sebab ada underline kat sini, saya ingatkan baris bawah. Underline apa? Sebab nak tebalkan raw tu saya buat tanda suruh line kat situ lah, macam note dekat diri sendiri. Sekali terbaca ir. Sorry. Ulang balik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya. Boleh sambung terus Ustazah? Wal masih. Boleh. Wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Masuha. La ilaha illahu. Macam mana Min? Hu tu mati dengan mat sahajalah, dia jangan tolak macam seolah-olah bersabdu. Illahu. Macam waw mati di depan hu, sebab waw tu dah dikategorikan mat, jadi waw tu mati. Hu sahaja 2 harakat. Tapi panjang. Panjang 2 harakat, tapi dia tidak ada tekanan macam sabdu. Jangan hu, jangan. Illahu. La ilaha illahu. Okey. Subhanahu amma yushrikun. Okey. Sadaqallahul azim.
kasih Min. Yang nak keluar awal siapa Min Bukan. Anissa dengan Kak Eli kot. Kak Eli. Okey. Alright. Okey, silakan Kak Eli. 192. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Kalau nurahu tu ada waw kecil, maknanya hu tu panjang sikit Tak, kalau dia waqaf dia tidak ada silah. Tak, Dia kalau dia saya sambung, kalau saya ambil illa ayyutimma tu, nurahu tu, dua baru dua harakat. kecil. Sebab dua waw harakat. tu dikira waw mat. Saya ambil waya'ba ke illa. Waya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Okey. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa Jangan dinil. lebih. Bila kita baca bil huda wa dinil, dia telau bih. Bil huda wa di. Dia dua harakat tu, nak kena balance dua tu. Sebab tengok ada alif maksurah, tengok ada tanda tinggi, ingatkan dia lama. Lebih tak, dia tetap dua. Huwallazi arsala Tapi ra tu kan Kak Eli, dia jangan dia jangan patah nanti dia tak ada tawasud. Itu sebenarnya ra atau kalau dia nipis dia tak boleh tak boleh. Dia tak ada arsala. Dia seolah-olah bersambung. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din. Okey, ambil balik ataupun wadinil haqqi liyuzhirahu, jangan liyuzhirahu tebal dan jangan lantun. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ada bunyi sikit tu, tapi tak apalah. Cuba untuk menghilangkan lantunan. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kulun. Okey. Warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Wa yasudduna an ambil balik wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Itu dia. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها Fatuk sikit lagi. Jangan fatuk. Ya, betul. Fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Jangan kanaztum. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا
fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Ni nak ambil kat mana Ustazah? Khalaqas. Yauma. Fi kitabillah. Ambil belakang sikit. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada sikit lagi ra. Arba'atun hurum. Arba'atun. Itu salah. Arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Ya. Wala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu. Tak cukup 6 tu Kak Eli. Mana? Mat lazim. Kaffah. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah Iya. wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Okey, cantik. Allahuakbar. Okey hari ni. Terima kasih Ustazah. Mood dia baik. Dia bukan mau baik, dia banyak nak bila saya kata angin, saya macam mana jangan angin tu. Tapi faham tak beza angin kaf kalau kita baca ak dengan ak? Itulah macam tak ada beza. Ada beza saja. Ada, siapa perasan? Tu Kak Syazlin angguk. Kalau kita baca ak, ada angin dan suara ikut sekali. Tapi kalau kita baca ak, angin je, suara tak ada. So sepatutnya? Sepatutnya angin saja, suara tak ada sebab kaf ni kan sifat dia menahan suara, melepaskan udara. Ak. Tu. Dia kena tahan dulu. Dia kena tahan dulu. Grip dulu baru lepas. Maknanya tapi melepaskan tu hanya suara, hanya ke. udara. Tak boleh ke. Ke tu suara ke. Kan ada suara kita tu. Ak. Tu baru angin saja. Tapi yelah kita nak kontrol masa kita baca tu kan. Malu. Itulah kena praktis selalu. Terima kasih Zaza. Okey, sama Kak. Okey, so sambung Kak Syazlin 193. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ya. Dengar kan? Betul? Ra tebal. Yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwaqi'u. Sekejap kat situ tandakan dekat wa yuharrimu tu tak boleh tebal. Sebab ra dia tak mati. Ra baris bawah. Wa yuharrimunahu ama. Boleh berhenti situ Kak? Sebab panjang sangat ayat tu. Okey. Yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimu wa yuharrimunahu aman liyuwaqi'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Okay. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Okay. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah. Ya. Fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Dah cantik dot tadi dia pergi tebal. Tapi jangan bunyi d tu. Ilal ard. Okey.
Telan telan. Telan. Jangan di luar balik, nanti dia jadi lantun. Okey. Fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Okey, cantik. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Okey. Ama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Illa tanfiru yu'adzibkum Yu'adzibukum. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban aliman wa yastabdil qauman Okey, boleh. ghayrakum wa la tadurruhu syai'a. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Illa tansuruhu Tebal sikit lagi sad sebab dia huruf isti'la dan itba. Jadi nun tu kena tebal. Illa tansuruhu faqad. Illa tansuruhu faqad nasarahu. Qalqalah jelaskan sikit. Faqad nasarahu Allah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyat itsnain. Kakak ambil belakang. Idh akhrajahu. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما Jangan idh huma. Idh huma. إذ هما Gitu. betul dari situ Yang tadi tu mula tadi comel dah tu idh akhrajahu. Okey. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. Boleh ambil idh yaqu. إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Lagi la tahzan innallaha ma'ana. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته. Betul-betul tak ada sabdu. Memandai je letak sabdu. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak. Terima kasih. Macam tak sihat je ni sesema Sebab dia banyak ayat dengung-dengung. Cakap apa pasal tak apa nak kena kan dengung. Okey, kasih Kak. Macam ayat mana tadi Akak baca? Ayat 40 tu lah. Dia banyak idh huma, idh yaqu, idh akhraja. Kak Eli mesti ngeri tengok ayat tu. Allahu Akbar. Okey, sambung Kak Alia. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahid. Dekat yang masuk-masuk au tu semua lamakan sikit. Infiru khifafan wa
ثقالا lagi sekali. Ha. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم Ya. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم Khoi. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا وقيبا وسفرا Okey, dekat tanwin dad tu bertemu qaf tu kan dia punya dengung tu. Lau kana 'aradan qari. 'Aradan لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا boleh. Kalau di situ ambil wasafaran qasidan lattaba'u. وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن Ba'udat. وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة Okey. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. Boleh? Sambung you boleh? Boleh? Terus. Yuhlikuna. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر خير tak keluar ya Ustazah. Tak berapa masuk khi. Lepas tu rohnya nipis. Wal yaumil akhir. Okey, saya nak belajar benda kat sini. Saya mula dari awal Okey, boleh. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر Okey, boleh. واليوم الآخر Bila ulang tu dia tak masuk khiri. Lagi sekali. واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. Okey, wa anfusihim. Dia jangan fusihim. Takut dia bersabdu nanti. واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. Okey. والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. Dia memang nak latih Kak Alia baca kha ni. Wal yaumil akhir. Khair. Dia tak boleh khair. Sebab mungkin kita nak meletakkan makhraj kha tu tapi baris bawah tu dia jadi tersengit. Dia tetap dengan bunyi i, khi. Wal yaumil akhir. Tapi sebenarnya berhenti dekat buhum kan Ustazah? Kalau tak sampai boleh je, tak ada masalah. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. Boleh juga kalau sambung. Cuma kalau sambung dia tetap juga perlu dibunyikan khiri. Tetap juga nipis roh kan.
Lepas tu akak ulang balik dekat wartabat, betul? Nak ulang situ kan? Dapat. Okey, jangan war. Ni tebalkan wartabat. Tebal. War. Betul bunyi dia? Warta, betul? Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Yataraddadun. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Okey. Kenapa yang ni raw dia tebal ya, sebab dalam Quran saya ada warna biru. Okey. Maknanya saya kena sebut raw tu tebal. Betul. Walau Tapi tak boleh saya kata juga tebal tu. Quran Kak Lia tu dia punya tanda tu mesti lain-lain kan. Quran tak sama semua. Rasanya kalau dia ada dia punya panduan tak? Kalau warna biru tu apa, warna hijau apa, warna pink apa. huruf betul-betul huruf raw ditebalkan. Memang hukum kat situ tebal, tapi kita nak tahu fungsi warna setiap Quran tu kadang-kadang berbeza. Okay. Walau aradul khuzru. Kenapa tak keluar? Khu. Kho, khi, khu, kho. Walau aradul khurujala La a'addu. Walau aradul khurujala a'addu lahu uddat. Uddah. Kalau berhenti situ tak boleh bunyi ta. Sebab dia huruf ta marbutah. Dia berhenti jadi ha. Dan kalau dia tapi dia ada apa tu? Tanwin fathah. Ya, tanwin fathah. Ada Okey, maknanya ada dua harakat kan? Jangan 2 rakaat panjang now. Harakat. Okey, dia 2 harakat itu memang pada tanwin fathah kecuali ta marbutah. Sebab ta marbutah disyaratkan bila waqaf jadi ha. Okey. Okey. Walau aradul khurujala a'addu lahu uddatan walakin dengung tertinggal. Uddatan wala. Apa dia Ustazah? Uddatan wala. Dengung tu tak cukup panjang dia. Datang, okey baik. Walau aradul khurujala a'addu lahu huddatan walakin karihallah. Boleh, cantik. Walakin karihallahum bi'athahum fatabbatahum wa qila qa'udu. Boleh. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Okey, terus. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u. Illa khabalan wala awda'u. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum. Okey. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lakum. Ya. Wallahu alimun bizzalimin. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Dia banyak latih huruf kha ni. Khakhihu akhna minal. Khakhihu akh. Khu khan khani akhna minal mukhni makhi khan khani kha. Setiap huruf tu dia ada dia punya bukan syair lah, macam dia punya wazan, timbangan menyebut huruf. Selagi kita sebut kha tu sampai tengah tu tak bunyi, ulang balik. Ada dengar tak tu Kak Lia? Dia kalau belajar makhraj huruf tu kan, selalu kalau ada kursus makhraj huruf tu mesti akan kita kena buat latihan tu. Kalau baba lah, babi bu ab,
buban bani abna minal mubni mabiban bani ba. Dia buatkan satu wazan tu. Dalam huruf tu dia ada baris atas, baris bawah, baris depan, ada mati. Jadi kat situ kita boleh seimbangkan. Sebutan tu, adakah semua sebutan huruf tu tepat? Nanti saya share. Dia ada dia punya apa nama? Allah, susunan kalimah yang kita nak kena baca tu lah. Lagu tu tak kisahlah kan nak buat lagu macam mana pun. Dia nak dapatkan ketepatan. Okey, terima kasih Kak Alia. Okey, Assalamualaikum Zee. Habis dah sarapan? Asyik baik depan rumah. Dah, Zah. Saya nak tanya muka surat berapa, Zah? 195 Zee sambung. 195. Okey, laqad. Okey. Laqadib. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqadib Taghawun. Laqadib taghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur. Boleh Zah? Wa qallabu lakal umur. Ra tafkhim. Wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa zahara amrullahi wa hum karihun. Habis dia wasal semua. Betul lah tu, kalau sama okey. Kalau berhenti tadi macam mana bunyi dia tu? Tu nak dengar balik tu. Oh, kalau berhenti Laqadib. Wa qallabu lakal umur. Okey, cantik. Okey, lepas tu satu lagi Zee. Hatta ja'al haq. Dia jangan terlalu ringan, dia jadi al haq. Takut dia melantun lam. So dia jadi al Dia kan dia ada macam tergantung tengah-tengah jadi tawassut tu kan lam tu. Hatta ja'al haq. Al haq jangan al. Oh, faham. Dia ringan. Ja'al haq. Gitu. Dia tahan ni Ustazah. Okey. Saya sambung Ustazah. Boleh terus. Wa minhum man yaqulu. Tak cukup dengar. Man yaqulu zal. Duk dekat 2 minggu saya tak ngaji Zah tu jadi. Cari gentak balik. Wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni. Okey. Oh, angkat banyak ni Zah. Kejap. Zee faham kan? Taftini tu berhenti jadi berapa harakat? 4? 2 je. Sebab dia tak jumpa. Dia tanda panjang tu fungsi dia apabila dibaca sambung. Sebab dia akan jumpa dengan hamzah pada kalimah ala tu. Sekarang ni bila kita waqaf, dia tak jumpa ala. Jadi dia akan jadi mad asli. Dia balik pada asal. 2 je. Saya tanya tadi sebab Zee baca tu macam terlebih. Tu saya tanya berapa harakat. Sebab saya nampak dekat sini tanda panjang. Tanda panjang. Okay. Tanda panjang fungsi dia berjalan ketika dia wasal. Oh, okey. Cuba wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni. Wala taftinni. Nun dulu, sabdu dulu. Wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni. Okey, cantik. Terus Ala fil fitnati saqatu. Ya. Lagi sekali boleh bagi dia lancar. Ala fil fitnati saqatu. Ya. Wa inna jahannama la muhiqah. Wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin. Okey. In tusibka hasanatun tasuhum. Ya. Wa in tusibka musibatu yaqulu. Dengung. Wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ya.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا Boleh. وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين Ihdal husnayain. Titiknya. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين Ya, okey. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. Boleh. Saya ambil dari mana Ustaz? Nak kena ambil belakang jauh sikit. Ai. Yusiba. أن يصيبكم Sikit lagi الله dengung Daisy. أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا Okey. فتربصوا إنا معكم متربصون Ya. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن Karu. أو Ya. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل. Anak saya sorry. Tak apa. Dia قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Ya. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله Ya. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ya. Boleh Zan? Boleh. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Nanti lama-lama dia laju lah tu Zee. Saya kalau dia kan hari tu saya uzur kan Zah kan. Lepas tu lagi seminggu tu saya sibuk. Dia jadi macam ni lah. Kena. Nak bagi ni balik kan. Nak bagi maintain balik tu dia kena ambil masa. Okey, terima kasih Zee. Siapa yang nak masuk lagi tapi lambat? Suzy Suzy. Suzy, Fiza lagi. Fiza. Saya tak tahu. Ada urusan nak buat macam mana. Okey, kita berhenti dulu sekejap dekat muka surat 155 ni. So kita ambil yang sambungan tu dulu Sambungan apa tu? Sekejap. Buku Tahsin. Sekejap saya share balik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kan? Huruf kecil alif, waw, ya dan nun. Oh, alif, waw, ya dan nun tu belum Belum, atas sekali lah. Saya berhenti yang bawah hari tu. Saya berhenti yang bawah page 146. Correct. 147 belum. Okey, betul. Okey, baik. Sementara tunggu dia orang kan, tak nak buang masa, betul tak? So nanti saya 15 minit saya nak kena buat. Boleh. So nanti dia orang boleh cover tengok balik rakaman lah. Sebab yang ni nak kena tengok tu sebab panduan Quran kan, Quran yang kita guna kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok muka surat 147, tanda yang atas sekali tu. Dia punya simbol dia ada 4 sebenarnya simbol dalam Quran As-Sam Usmani. Yang mana kalau huruf alif kecil, bentuk dia alif lah, kecil je. Waw sama juga, ya pun sama juga. Kecil saja dia punya huruf. Cuma dekat ya ni dia akan berbentuk begini.
Alamak tak notif pula. Ni. Dia huruf ya sebenarnya, tapi ya tu dia terbalikkan. Dia buat simbol ya terbalik, kemudian dia tak ada kepala ya. Faham tak? Boleh tak imagine macam mana? Ya kan kita buat macam ni. Ni huruf ya kan? Tapi dia terbalikkan. Alamak tak kertilah buat terbalik. Macam mana? Macam ni. Terbalik tapi dia buang ni. Gitulah. Jadi dia tinggal yang ini je. Atas. Macam ni. Macam tu. Kan? Dia terbalikkan. Tapi fungsi dia ya jugalah. Dia ada bagi contoh kat bawah ni. Okey, lepas tu dan nun. Nun ni pun ada juga certain tempat yang dia letakkan nun tu kecil aja. Ada sebab bukan dia suka-suka letak lah. Ulama qura' ni dia meletak tu ada sebab-sebab tertentu. Okey, kita tengok contoh. Dia kata terdapat tanda huruf kecil ini yang menunjukkan huruf asal yang tertinggal. Dia tertinggal tu maknanya dia tidak tulis dalam bentuk kalimah tapi dia letak kemudian. Tapi dia mesti dibaca. Tidak boleh tinggalkanlah dari sudut bacaan. Bermakna kalau ada kita nampak kalimah tu, contoh macam ni kan, al-anhar, jangan kita baca pendek. Sebenarnya antara ha dengan ra tu ada alif kecil. Jadi fungsi dia tetap sama. Kan? Nampak tak? Yang belah kiri sekali tu memang dalam Quran begitu tulisannya. Yang sepatutnya dibaca beginilah dalam ni. Al-anhar. Kalau Dawuda dia tetap dibaca dengan panjang sebab ada waw kecil. Yang mana dia asalnya begini. An-nabiyina. Sebenarnya dua ya. Satu ya berbaris bawah dan sabdu, satu ya lagi dia mati. Tapi ya tu dia tertinggal huruf tu, jadi dia gantikan dengan simbol ya. Nampak tak ada atas kecil je tu yang macam ni tadi. Dia tetap dibaca dengan dua harakat. An-nabiyina. Okay. Kemudian yang nun kecil tadi asalnya begini, nun ji. Dia jadi ikhfa, nun mati bertemu jim. Maknanya dia ada dua nun, satu nun berbaris dhammah, satu nun mati. Tapi dia letak nun itu diganti dengan simbol nun kecil sahaja. Ada sebab-sebab tertentulah daripada ulama qura'. Macam mat ni, macam hukum mat tu alif waw ya tu daripada huruf yang kecil, daripada huruf yang besar dan asal dia jadikan huruf tu kecil. Kalau nun ni pun sama juga sebab untuk kalimah nunjil, apa ayat dia? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Apa nama? Nak kata sebahagian ulama qura' dan sebahagian bacaan ataupun qiraat selain daripada Imam Hafs an Asim membaca dengan idgham kat kalimah ni. Jadi dia meraihkan sebahagian cara ataupun qiraat. Jadi dia tuliskan dengan huruf nun kecil tu. Jadi dia baca dengan wa kadzalika nujjil mu'minin. Dia masukkan kepada jim terus. Tapi imam kita tidak membaca begitu. Bacaan imam kita baca dengan wa kadzalika nujjil mu'minin. Dia tetap juga fungsinya ikhfa hakiki. Baru-baru ni kan baru-baru ni ada saya ternampak dekat TikTok masa tu. Saya tak pasti dia ustaz ke siapa ke, saya tak pasti. Dia punya penerangan dia betul. Wa kadzalika nunjil kan, betul. Tapi cuma bacaan dia tu mengelirukan sikit. Dia baca wa kadzalika nujil. Jadi dia tak masuk. Jadi penerangan betul, kaedah yang dibaca tu salah. Mungkin tak tahulah sebelum saya mesej tu mungkin ada jugalah kot orang-orang lain yang mungkin asatizah yang lebih mahir, yang pakar ke menegur ke apa kan, sebab dia punya follower ramai 100,000 lebih. Jadi macam orang awam yang tak tahu tu dia punya komen semua okey faham. Jadi kita takut salah bacanya kan. Tapi bila buka balik akaun tu dah tak ada. Mungkin wallahu a'lam, tak tahu dia tutup ke apa ke kan. Tapi gitulah, maknanya kita kena berhati-hatilah. Kadang-kadang yelah sekarang ni semua nak buat konten. Bagus buat konten tu. Kan? Cumanya kalau bab-bab Quran ni kita kena rujuk dengan yang pakar dulu, baru kita boleh blast kan. Baru kita boleh tunjuk dekat ramai orang macam tu. Okey. So jelas alif waw ya tu maknanya dia punya fungsi adalah mad. Yang nun yang kecil tadi fungsi dia tetap dibaca dengan ikhfa. Okey, daripada beberapa contoh tersebut, kadar panjang bacaannya mengikut huruf yang tertinggal iaitu 2 harakat. Ini highlightkan untuk mad. Begitu juga bacaannya pada beberapa tempat di dalam mushaf Rasam Uthmani yang mana kita baca sekarang lah. Walaupun ada 2 huruf iaitu huruf alif kecil dan diikuti dengan huruf waw, namun bacaannya tetap dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey, contoh begini kalimah ni.
Kadang kita pun tersilap juga ni. Az-zakata. Dia ada tambah waw tu kan. Tapi fungsi alif di atas waw itu adalah dipanjangkan untuk kaf. Az-zakah. Kalau kita waqaf lah. Kalau kita wasal, az-zakata. Jangan baca az-zakawata. Sebab waw itu kosong. Melainkan dekat atas waw, bukan atas waw, selepas waw ada alif kecil macam selepas kaf. Itu baru zakawata. Sekarang ni tak ada. Jadi dia punya fungsi tu bacaannya dalam kurungan yang sebelah. Az-zakata. Begitu juga as-salata ni. Alif itu selepas lam. Dia belum melepasi waw pun. Kalau kita nak kata waw tu panjang, mesti dia ada huruf alif di atas waw atau melepasi waw. Baru kita baca as-salawata. Jadi bacaannya bukan as-salawata tapi as-salata. Melainkan ada satu ayat, saya tak ingat ayatnya, ayat berapa, surah apa. Dalam satu ayat tu dia ada dua kalimah, as-salawatu, as-salatu was-salawat, macam itulah antara dua tu. Tapi dia punya bacaan tu ada perbezaan. Jadi kita kena perhatikan betul-betul. Satu solawata, satu solata. Sebab fungsi alif tu ada lagi satu pada, bukan pada waw, selepas waw. So kita kena faham dia punya tanda tu. Okey, itu untuk yang pertama ni, simbol alif, waw, ya dan nun. Kemudian huruf sin, huruf sin kecil yang berada di atas sad. Ini selain daripada saktah lah. Bermakna kalau ada sin yang dia bukan dengan huruf sad, itu bukan hukum yang ini. Itu adalah hukum saktah. Okey, jadi kalau kita tengok, dia kata apabila huruf sin kecil terletak di atas sad, hendaklah dibaca sin sahaja sebab dia duduk atas. Mengikut riwayat Hafs daripada Asim. Berdasarkan riwayat Syatibi ataupun Tariq Syatibi. Tetapi apabila huruf sin kecil diletak dekat bawah sad, maka dibaca dengan dengan dua cara. Iaitu sama ada sad boleh ataupun sin boleh. Tapi yang yang masyhurnya dibaca dengan sad. Jadi untuk kedua-dua part ni tadi, kalau kita tengok, maknanya apa-apa huruf yang berada di atas itulah yang kita pegang. Itu sahaja untuk mudah kan. Waya besutu tu sad kat bawah, sin kat atas. Maka kita punya sin waya besutu. Tapi susah juga nak sebut tu sebab selepas huruf tu tebal, huruf ta kan. Lepas tu kita punya mata ni nampak bayangan sad kat bawah tu lagi besar daripada sin. Lepas tu al-musaytirun. Ini mudahlah sebab kita nampak ta, kita nampak sad ke atas. Cuma berhati-hati pada huruf sin tu lah. Apa-apa ambil dan pegang yang berada di atas. Okey, seterusnya kita tengok tanda bintang seperti hizb. Ini yang saya sebut tadi tu. Dalam Quran sebenarnya, kejap Yusof. Dalam Quran sebenarnya dia ada banyak tanda. Cuma kita, yelah kadang-kadang kita tak perasan. Kan kita nak memerhati tu Cuba kita tengok, dia kata tanda bintang ini menunjukkan permulaan ataupun kesudahan setiap juzuk. Jadi kita nak kena tahu sebenarnya, panjang sikitlah nak cerita ni Dia kata 1/4 setengah hizib atau 3/4 tanda ini diletak pada setiap hizib. Hizib tu benda kan. Terdapat tanda keterangan mengenai pembahagian tersebut di luar kotak bingkai di dalam mushaf Rasam Usmani seperti berikut. So kalau kita yang menggunakan Quran Rasam Usmani tu jangan risau, memang ada tanda tu, cuma kita nak tahu apa fungsi dia. Okey, sebenarnya nak sebut dalam satu Al-Quran ni susunan dia begini Dalam satu Al-Quran dia ada 30 juzuk. Okey. Kalau nak catat boleh catat, tak sempat catat boleh tengok pada rakaman. Lepas tu dalam satu juzuk ni dia ada 2 hizb. Ada orang yang sebut hizb, H-I-Z-B, tapi susah sikit nak menyebutnya hizib. Dia tulis hizib kan. Dalam satu juzuk ada 2 hizib. Macam mana dia nak kira? Satu hizib, kejap. Satu hizib, lupa. Satu hizib dia ada, janganlah Yusuf. Satu hizib dia ada 4 makra'. Apa itu pula makra'? Dalam 4 makra' tu nanti kita tengok. Inilah pecahan-pecahan dia. Cuba kita tengok Quran masing-masing sekejap. Jangan Yusuf, jangan Yusuf. Okey, saya buka lah ni Kita tengok daripada juzuk pertama. Saya sebut tadi satu juzuk ada berapa? 20. Alamak, ada orang nak baca dah ni. 20 hizib. 20 hizib, jangan 2 hizib. Sorry, 22 hizib. Ada
tolak tu. Okey, kita cuba tengok pada ayat di muka surah awal lah, di muka surah awal. Kita nak mengenal ni kan tanda. Jangan Yusuf tekan. Sekejap saya ni kejap saya nak bagi kat. Okey. Kita tengok. Okey. Saya tak pasti Quran yang ni ada ke tak. Cuba tengok kat sebelah Quran masing-masing tu. 2. Nampak tak? Nampak? Satu hizib ni kan? Dia ada tulis, lepas tu payahlah pakai tu. Sekejap saya buka Quran saya lah. Nak tunjukkan masing-masing punya Quran tu mesti ada. Kalau diguna Quran Hasan Usmani, kalau tak guna Quran Hasan Usmani saya tak sure. Satu juzuk ada 2 hizib Dalam 2 hizib ada 4 makro'. Maknanya satu hizib tu dalam satu juzuk 2 hizib. Satu hizib 4 makro', maknanya ada 8. Dalam satu juzuk tu dia ada 8 makro'. Faham tak? Macam mana nak cakap? Dia nak tunjuk dia punya ni. Makro' tu yang bintang-bintang tu kan Ustazah? Betul. Kalau saya mengaji saya berhenti setiap bintang. Dia sebab apa dia buat macam tu? Dia ada kisah-kisah dan cerita-cerita dia yang dia dah asingkan. Okey, cuba buka muka surat 5. Dia tulis kat situ 1/4 hizib. Betul. Tadi betul ada? Dekat ayat 26 tu. Mana sama tak? Betul. Habis ayat 25. Kiranya ayat 26 tu habis makro' baru. Bunga baru. Dia hizib tu, hizib. Sekejap betul lah makro'. Dikira makro'. Betul-betul. Lepas tu nanti kalau tengok pula muka surat 9, dia tulis 3/4. Muka surat 9 3/4 dekat ayat 59. Oh, tertinggal tadi. Tadi muka surat 7. Muka surat 7 pun ada Ustazah. Betul-betul. Tadi Muka surat 7 ada 1/4, 2/4. muka surat 5, muka surat 7 2/4. Lepas tu muka surat 9 3/4. Lepas tu nanti muka surat yang ke-11 dia tulis al-hizb. Lepas tu ada tulis 2, yang kedua punya hizib. Sebab bahagian kedua, hizib kedua. Hizib sebab satu pertama hizib tadi ada 4 makro' ada kan? 4 makro', betul. 2 hizib ada 8 makro'. Jadi dalam 8 makro' tu cukup satu juzuk. Ya, satu juzuk 2 muka surat 22. So, dia sebenarnya kan apa yang menyebabkan dia ada pecahan-pecahan macam tu sebenarnya untuk kita punya susunan untuk cerita. Baca Quran dan khatam. Itu dia punya susunan cerita lah. Dan pembahagian tu sebenarnya untuk mudahkan kita baca Quran dan faham dia punya jalan cerita. Kemudian untuk kita punya proses khatam Quran. Dia boleh khatam, katalah kita target 8 bulan ke, 4 bulan ke, 2 bulan ke, sebulan ke. Kita boleh bergantung pada setiap susunan makro' tadi. Gitu. Contoh macam yang saya buat kira-kira, kalau kita baca secara istiqamah lah, kita baca satu hari, baca satu makro', bermakna kita boleh khatam dalam masa 8 bulan. Itu paling lambat. Ataupun kalau kita baca satu hari, baca 2 makro'. 2 makro' tu kita boleh khatam dalam masa 4 bulan. Begitulah susunan dia. Kalau kita baca satu hari tu, baca satu hizib, iaitu 4 makro', kita boleh khatam 2 bulan. Lepas tu kalau kita baca satu hari satu juzuk, kita boleh khatam sebulan. Maknanya bila kita boleh khatam sebulan tu, kita baca satu hari satu juzuk, yang mana satu hari tu dia dapat baca 2 hizib, 8 makro'. Itu susunan dia lah. Allahu akbar kabirah. Okey, Ustazah, saya minta diri dulu. Okey, baik Kak. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jadi itulah fungsi dia sebenarnya. Okey, sekejap Nanti boleh sambung tengok dekat tu. Jadi inilah dia. Tanda bintang-bintang ni adalah hizib. So ada tak semua tanda-tanda tu? Kak Lia ada tanda? Quran lagi satu. Quran yang saya guna tadi tu tak ada. Okey. Tapi Resap Usmani kan? Bukan? Kan Quran ni ada Ustazah. Saya pakai Quran ni. Saya pakai hizib saja. Boleh. Janji dia ada kan? Sebabnya dia banyak lagi sebenarnya nak cerita tentang tanda-tanda dalam Quran, pembahagian-pembahagian dia. Dia kan surah ni dia ada 114 surah kan. Lepas tu dia ada 7 surah yang terpanjang. Dia asingkan sebenarnya. Ada tak? Dapat tak? Sebelum ni pernah dengar tak? Apa dia sebut
As-Sab'us Siwal nama dia. As-Sab'us Siwal ni adalah 7 surah panjang. Apa surah dia? Tuliskan. Al-Baqarah panjang, Ali Imran, lagi An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus. Tu semua disebut sebagai As-Sab'us Siwal, iaitu 7 surah-surah yang panjang. Lagi sekali Ustazah. Okey, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus. Dia banyak. Lepas tu dia ada nama-nama dia lagi. Banyak pecah-pecahan tu, tapi tak ada pula dalam nota. Saya tambah je lah sikit. Jadi dalam surah-surah panjang tu pula nanti dia akan bahagikan lagi pada bahagian-bahagian kecil untuk dia ada membahaskan tema dan topik-topik tertentu lah dalam satu-satu surah. Ini saya cerita sahajalah. Kalau surah tu dia mempunyai lebih daripada 100 ayat, dia disebut sebagai Al-Mi'un. Ayat atau ayat pula, surah yang lebih daripada 100 ayat disebut Al-Mi'un. Kemudian kalau surah yang kurang daripada 100 ayat dia sebut Al-Masani. Itu istilah-istilah dia. Kalau surah-surah pendek, banyak surah pendek kan, macam surah-surah lazim kan, macam surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan sebagainya, yang pendek-pendek tu disebut Al-Mufassal. Dia ada pecahan-pecahan tertentu. Begitulah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya memang ialah Allah perintahkan kita untuk baca Quran, lepas tu diperintahkan untuk kita mengkaji juga, kan? Mengkaji dan memahami isi Al-Quran. Jadi cara kita nak memahami isi Al-Quran tu tadi dia dah mudahkan dengan pembahagian juzuknya, dengan hizibnya, dengan rubuk, dengan nisf, banyak Okey. Selain daripada adakah surah-surah pendek yang tadi Ustazah cakap tu Al-Mufassal tu adalah yang surah-surah lazim? Adakah betul. lazim kan? Betul. Al-Mufassal disebut. Okey. Jadi itulah dia tadi tujuan dia buat pada bahagian-bahagian kecil tu sebab dia nak memudahkan untuk kita khatam, memudahkan proses hafalan Al-Quran. Gitulah. Ya. Apa maksud hizib bahar yang selalu orang baca tu? Hizib bahar lain. Hizib bahar tu macam bacaan, bukan selawat. Dia macam kita baca apa nama? Macam maksurat tu amalan-amalan tertentu lah. Dia itu lain. Itu hizib kot. Yang ini kalau ikutkan dia punya sebutan yang tepatnya hizb. Pembahagian tu kan. Hizb. Okey. Lain. Okey, habis untuk tanda bintang tu Lepas tu kita nampak selalu dalam Quran ada tanda bunga-bunga tu kan. Pembahagian cerita-cerita tu lah. Okey, kita terus Kalau dia orang tak masuk, kita terus je. Tanda berupa intan ataupun kita sebut diamond. Okey, tanda ini hanya terdapat pada 2 tempat sahaja. Satu tempat diamond itu berada di atas kalimah. Satu tempat lagi diamond tu berada di bawah kalimah. Okey, kita tengok kat 2 tempat tu dikata pertama terletak di bawah huruf ra pada surah Hud ayat 41. Kenapa dia letak di bawah ra atau di bawah kalimah? Kerana dia kata cara bacaannya dengan mencondongkan bacaan huruf ra berbaris di atas hampir kepada baris bawah. Asalnya bismillahirrahmanirrahim sebab di atas. Tapi sebab dia suruh kita condongkan bacaan tu kepada baris bawah, maka diletakkan diamond tu pada baris bawah. Dia nak mengingatkan kita supaya cenderungkan bunyi itu kepada bawah, bukan kepada atas. Jadi nama dia imalah. Disengitkan, dilewehkan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Majriha, jangan majreh. Majreh tu terbuka sangat. Dia bukan terus baris bawah. Kalau baris bawah terus majriha. Tapi dia kata condong saja kepada baris, hampir kepada baris bawah. Hampir, bukannya baris bawah, hampir. Dan imalah huruf alif kepada huruf ya. Maka dia kata condongkan bacaan huruf alif mad hampir kepada huruf ya mad. Jadi dia tetap dibaca dengan 2 harakat kadarnya. Jenis bacaan imalah ini dinamakan imalah kubra. Sebab dia ada macam-macam. Imalah kubra ada, imalah surah ada. Kan bunyinya pun lain. Ada majera, majere, majere, macam-macam bunyi. Kita ambil yang imalah kubra pertengahan. Okey, yang kedua, diamondnya terletak di atas kalimah, iaitu pada huruf mim dan nun yang bersabdu pada surah Yusuf
ayat 11. Yang mana dia menunjukkan bacaannya ishmam. Iaitu apa ishmam? Memuncungkan bibir mulut ke hadapan, iaitu isyarat kepada baris hadapan yang telah dihilangkan. Asalnya la ta'manuna. Nun baris depan tu bunyi nu, tapi dia dah dihilangkan pada huruf nun untuk menyembunyikan baris hadapan tadi. Maka dibaca dengan muncung sahaja. La ta'manna. Bunyi tetap sama. Man. Dia memang hilang bunyi nu, tapi muncungkan tu tetap. Okey, ataupun dikata boleh juga dibaca dengan ar-raum, iaitu membunyikan baris nun yang pertama, yang mana kalimah asalnya seperti la ta'manuna, tapi ar-raum ni dibaca dengan 1/3 harokat. Dia tidak boleh dibaca dengan jelas. Manuna, nu 1 harokat. Kalau kita baca la ta'manuna, sedikit saja bunyi nu tu. Hampir tak kedengaran. Hampir tak kedengaran. Itu raum. Okey, boleh? Okey, saya teruskan. Kalau tak jelas tanya. Ini pun menjadi satu masalah yang agak besar juga pada kita ni. Tanda bulat, banyak tanda bulat, tapi kalau kita amati betul-betul, tanda bulat ni dia tak sama. Fungsi dia pun tak sama. Cuba tengok yang pertama tu. Tanda bulat kecil. Ini kita nampak kat mana? Biasa tanda bulat kecil ni. Kita selalu nampak yang bulat kecil ke bulat lonjong? Bulat kecil. Bulat kecil ni sangat banyak. Jadi yang ini yang selalu kita nampak. Okey, tanda ini hanya terletak di atas huruf illah. Huruf illah ni maksudnya huruf lemah yang mana dia ditulis tapi dia tidak dibaca. Iaitu huruf alif, waw dan ya. Dia terdapat pada huruf alif, waw, ya. Jadi dikata menunjukkan huruf yang berkenaan adalah huruf tambahan. Pada tulisan, tidak dibaca. Seolah-olah tak ada huruf sama ada ketika wasal, iaitu menyambung ataupun waqaf. Ataupun kata dia berhentilah. Okey, jadi kalau kita baca kat sini, tanda bulat kecil ni, nak sebutnya, dia bila dia waqaf, dia tak ada mat. Bila dia sambung, pun sama tak ada mat. Ni yang betul-betul bulat ni. Ataupun pernah dengar tak dia sebut sif mustadir? Pernah dengar tak? Itu nama dia. Bulat kecil yang betul-betul bulat ni namanya dia sifr. Ejaannya S-I-F-R. Susah nak sebut, dia sifar. Sifar tu kan kosong. Bentuk sifar lah dia nak cakap tu. Jadi istilah dia yang bulat betul-betul ni, kecil ni, sifr mustadir. M-U-S-T-A-D-I-R. Ustazah, ya. Dekat muka surat 195 tadi last page kita baca tu, first ayat tu ada yang bulat ni. Betul ke? 195. First ayat wa qallabu. Alif tu ada bulat kecil tu. 195 ayat berapa kak? Ayat first, line pertama sekali tu. Okey, wa qallabu. Okey. Tadi saya sebut bila waqaf tak ada mat, bila wasal pun tak ada mat kan? Maknanya dia baca dengan pendek. Tapi adakah kita perlu baca dengan wa qallabu lakal umur? Tak boleh juga pendek. Pendeknya hanya pada alif tu, tapi disebabkan ada waw, iaitu waw tu masih lagi dikira mat, maka dia tetap kena baca 2 harakat. Okey. Ini pun ada juga penjelasan yang menjelas tu pun keliru. Jadi dia baca pendek. Pendek tu hanya pada huruf alif tu. Waw tu tetap dikira mat. So tak boleh baca pendek Okey. Contoh macam ni kan. Ulaika. Ini biasalah kita baca ulaika ni. Sebab kita memang nampak selalu. Kenapa U ni pendek? Sebab hamzah berada di atas alif ni memang fungsinya pendek. U. Lepas tu terus ada waw yang bertanda bulat. Maka dia tidak ada waw lagi sebelum waw bulat tu. Kalau dia ada waw selepas alif yang kosong, lepas tu baru waw bulat, maka dia kena baca dengan ulaika. Tapi sebab tak ada, maka dibaca dengan ulaika. Begitu juga macam yang sebelah ni, kafaru. Dia ada huruf alif yang bulat atas tu, tapi disebabkan selepas ra baris depan tu ada waw mat. Jadi fungsinya dibaca tetap 2 harakat, cuma yang dia tak baca alif yang ujung tu. Tu boleh jadi namanya tadi sifr mustadir. Senang aja nak membezakan sifr mustadir ni, tanda bulat dia tak lonjong, dia bulat betul. Lepas tu dia berlaku pada huruf alif, waw dan ya. Kemudian bila waqaf
dia apa tadi nak cakap? Dia tak ada mat lah, maknanya tak dikira huruf alif yang bulat tu, awal bulat dengan ya bulat. Bila dia wasal juga dia tidak mat. Dia tidak dipanjangkan lah. Tapi yang panjang macam kafaru ni tadi dia perlu sebab waw tu memang huruf mat. Kalau yang tak ada mat macam ulaika tak boleh kita panjangkan sebab itu bukan mat. Itu maksud dia. Jelas Kemudian bulat yang kedua, dia punya bulat tu lonjong sikit. Ini disebut sebagai sifr mustatil. Lain dia punya istilah. Sifr mustatil. Macam mana aja dia kalau bahasa Melayu? T-H-I-L. Dia sebab dia to, mustatil, tata. T-H-A-T-I-L lah. T-I-L pula. L. Saya nak sebut L jadi lam pula. Al jadinya. Sifr mustatil. Jadi yang ini dia punya fungsi dia, dia tak sama dengan sifr mustadir. Kalau mustatil ni dia hanya ada pada huruf alif saja. Waw ya tak ada. Jadi senang kita nak bezakan pada alif saja. Kemudian bila dia waqaf, dia baca dengan 2 harakat. Bila dia waqaf, dia baca dengan 2 harakat. Bila wasal, tidak ada harakat ataupun tidak ada mat. Waqaf ada mat, bila wasal tak ada mat. Okey, boleh? Jadi kita tengok kat sini dia kata apa? Kadang-kadang terdapat juga dalam mushaf Resam Uthmani bulatan bujur meninggi. Yang atas tadi bulat kan? Yang terletak pada akhir kalimah. Kemudian huruf tersebut yang ada tanda di atasnya juga tidak dibaca ketika diwasalkan. Maksudnya bila dia sambung tidak dibaca mat. Okay? Namun dibaca sebagai huruf mat ketika dia berhenti. Tanda ini hanya terdapat di beberapa tempat di dalam Quran Resam Uthmani. Contoh dia bagi kat sini, dibaca ketika waqaf. Jadi kita baca dengan mat kan tadi disebut. Kanat qawarira. 2 harakat. Kalau diwasal, tak boleh baca ana awwalu. Tak boleh. Ana awwalu. Tanda dia lonjong. Itu boleh? Okey, saya nak tunjuk pada satu ayat ni. Surah apa? Boleh tak bantu saya? Surah Al-Insan page berapa? Surah Al-Insan. Saya tak ingat. 500 berapa entah. Saya nak tunjukkan tanda tu lah. Sekejap, penting. Siapa jumpa? Al-Insan. Ya? Al-Insan surah 76. Sekejap. Okey, muka surat 578. Okey, cuba tengok sekejap 578. Al-Qiyamah. Oh, bawah dia, masya-Allah. Cuba tengok ni salah sila, nampak tak? Tanda ni tanda bulat yang mana? Mustadir ke mustatil? Ini mustadir. Bila kita waqaf tak ada mat, bila kita wasal pun tak ada mat. Jadi kita baca inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlalan wa sa'ira. Pendek je. Tapi tiba-tiba tengah baca alamak tak sampai nafas. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Sil ke sila? Salah sila sebab dia waqaf tak ada mat, wasal pun tak ada mat sama. Ini sif mustadir. Okey, cuba kita tengok muka surat sebelah dia. Ni cuba tengok ayat 15 dengan 16. Ada beza tak tanda bulat ni? Ni yang penting kita nak tahu ni. Ada. Okey, qawarira yang hujung ni tanda bulat sif mustatil. Yang ini mustadir. Nampak? Ya. Jadi fungsi ni kita nak kena tahu. Tapi kalau kata kita berhenti, yang mustatil tadi nak baca macam mana? 2 harakat lah kan? Waqaf. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. 2 harakat. Kalau kita nak sambung, wa akwabin kanat qawarira. Ni ra ni bila sambung dia jadi pendek. Katalah kita dah sambung pada kalimah qawarir yang kedua ni, kita nak berhenti kat sini. Jadi kita baca qawarir ke qawariro? Mustadir.
Ra. Wasal waqaf tidak ada mat. Jadi kita baca kanat qawarir qawarir. Mati saja. Sebab ini adalah bulat sif mustadir. Yang ini mustatil. Ini nak kena faham betul-betul. Kadang kita keliru juga. Sebab tanda dia tu lebih kurang sama. Kita ingat kan? Yang bulat mustadir, yang lonjong ni mustatil. Okey, boleh faham tak? Jelas tak? Nak menyebut tu pun kadang-kadang saya pun tersasul-sasul. Okey, jelas Alamak, tutup pula. Jumpa tak Kak Alia tengah tengok tadi page 578, 579 tu. Tu kena buat sticky note sikit kat situ, sifr. Dia punya fungsi tu bila waqaf macam mana, wasal macam mana. Kita nak kena tahu fungsi waqaf dan wasal sebab kadang-kadang nafas kita sampai. Kadang baca Quran nafas tak sampai. Jadi kita nak kena bersedialah waqaf tu macam mana bunyi dia. Okey, jelas Boleh? Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Tak sempat dah dia orang kot masuk. Saya tak tengok mesej. Tak sempat, baru nak balik. Okey, tak apa. Tak ada rezeki. Ustaz nak stop recording dulu ke apa? Nak stop lah ni. Kita baca doa dulu. Okey, sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Ustazah, Ya.